Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada pesyarah kursus FKIK 3013 Fiqh Kekeluargaan Islam, iaitu Ustazah Zabedah binti Abdul Razak. Pada hari ini, saya Nur Hafizah binti Husin bersama-sama dua orang lagi rakan seperjuangan saya, iaitu Afika Syakira binti Man Anwar dan juga saudari Raja Nur Nadia binti Raja Ahmad Syafi'i akan membentangkan tentang tugasan kerja kursus berkaitan dengan pembubaran dalam perkahwinan, iaitu hulu. Isi kandungan bagi pembentangan kami adalah merangkumi pengenalan dan definisi hukum hulu, dalil hulu, enactment dan juga huraiannya, syarat-syarat dan peraturan hulu, prosedur pelaksanaan hulu, hikmah pensyariatan hulu, dan terakhir sekali adalah rumusan. Terima kasih kepada saudari Hafizah. Seterusnya, saya Afika Syakira binti Man Anwar dari kelas Bahasa Melayu 1 akan meneruskan pembentangan tentang pengenalan dan definisi huluk. Baiklah, huluk atau tebus talak ialah talak yang berlaku dengan keinginan isteri dan kesungguhannya untuk bercerai. Huluk juga disyariatkan bagi memenuhi keperluan isteri. Maksudnya, isteri menembus dirinya agar dibebaskan oleh suaminya dengan cara mengembalikan mas kahwin yang telah mereka sepakati sebelum ini kepada suaminya. Bermakna mas kahwin ataupun mahar perkahwinan itu akan dipulangkan semula. Seterusnya, huluk juga adalah salah satu bentuk talak kerana ia adalah penceraian yang berlaku dengan adanya tebusan yang diberikan oleh isteri kepada suaminya. Seterusnya, definisi dari segi bahasa, perkataan huluk bermaksud menghilangkan hubungan suami isteri secara kiasan dan bahasa. Menurut Muhammad Zakaria, perkataan huluk adalah khusus kepada menanggalkan daripada sesuatu perkara selain daripada isteri. Seterusnya, dari istilah syarak, menurut Imam Syafi'i, huluk ialah perceraian dengan bayaran ganti dengan menggunakan lafaz talak atau huluk. Contohnya, suami berkata kepada isterinya, saya talakkan kamu atau saya hulukkan kamu dengan bayaran sekian. Lalu isterinya menerimanya. Seterusnya, kita lihat pula kepada hukum huluk. Baiklah, apakah hukum huluk ni? Huluk ni adalah, hukumnya adalah diharuskan, dan juga huluk tidak akan berlaku melainkan dengan tebusan berbentuk harta yang diberikan oleh isteri kepada suaminya. Oleh isteri kepada suaminya, bukan dari suami kepada isterinya. Dan juga jika harta tebusan diketahui dan disebut semasa ketika lafaz huluk. Tebusan yang disebut itulah yang wajib diberikan oleh isteri kepada suaminya. Baiklah, jika sekiranya tebusan tersebut tidak ditentukan dengan tepat, maka huluk tetap sah dan suami wajib mendapat mahar misal daripada isterinya. Tapi sekiranya suami menggunakan kalimah huluk untuk tujuan talak tanpa menyebut sebarang harta tebusan dan tidak terlintas di hatinya, iaitu di hati sang suami untuk mendapatkan tebusan, maka automatik ia adalah talak biasa yang menggunakan lafaz huluk sebagai kinayah, sebagai kiasan saja. Maksudnya dalam hal ini tiada huluk yang berlaku, hanya sebagai lafaz kiasan, lafaz secara lisan sahaja. Baiklah, seterusnya kita akan beralih pula kepada dalil huluk yang telah disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi ayat yang berkaitan dengan huluk ini telah diletakkan di antara dua ayat talak kerana huluk ini berkait dan termasuk dalam jenis talak. Iaitu kita dapat lihat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 229 sehingga ayat 230 yang bermaksud,
talak yang boleh dirujuk kembali itu hanya 2 kali. Sesudah itu bolehlah ia dirujuk dan memegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya atau melepaskan, iaitu menceraikannya dengan cara yang baik, dan tidaklah halal bagi kamu mengambil balik sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, iaitu isteri-isteri yang diceraikan itu, kecuali jika keduanya iaitu suami isteri takut tidak dapat mengelakkan aturan-aturan hukum Allah. Jadi oleh itu, kalau kamu khawatir bahawa kedua-duanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa, iaitu mengenai bayaran, iaitu tebus talak yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya, iaitu dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu. Jadi itulah aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala, maka janganlah kamu melanggarnya. Dan sesiapa yang melanggar aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Sesudah iaitu diceraikan 2 kali itu, jika diceraikan pula bagi kali yang ketiga, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sesudah itu, sehingga ia berkahwin dengan suami yang lain. Dalam surah Al-Baqarah ayat 209 hingga 230. Jadi berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah tersebut, dapat dirumuskan bahawa sekiranya pasangan suami isteri itu sudah bercerai sebanyak 3 kali secara huluk, maka hukumnya haram untuk pihak lelaki menikahi semula isterinya itu selagi wanita itu tidak berkahwin dengan lelaki lain. Hal ini kerana apabila penceraian secara huluk ataupun tebus talak ini berlaku, maka perkahwinan tersebut terputus sama sekali, iaitu dinamakan sebagai talak ba'in sughra. Jadi seperti mana sedia tahu, talak jenis ba'in sughra ini tidak boleh dirujuk sama ada huluk tu berlaku sebelum ataupun selepas persetubuhan, kecuali dengan akad dan juga mas kahwin yang baru. Dan yang dimasukkan dengan menebus diri ataupun menebus talak yang disebutkan dalam surah tersebut adalah apabila isteri itu dah keluar daripada kekuasaan suami, iaitu berlaku perceraian, maka suami ni tiada hak untuk merujuk isterinya semula. Hal ini kerana isteri yang meminta penceraian secara huluk ni adalah disebabkan untuk mengelakkan daripada kemudaratan yang berlaku terhadap dirinya. Dan sekiranya huluk ini tidak jatuh talak ba'in, maka tidak tercapailah tujuan huluk tersebut. Seterusnya kita lihat kepada enakmen yang termaktub di dalam mahkamah syariah dan juga huraian-huraiannya. Baiklah, yang pertama, peruntukan huluk menurut Undang-Undang Keluarga Islam 2023 mengikut negeri Selangor, menurut negeri Selangor. Peraturan-peraturan ini mengenai penceraian secara huluk bagi negeri Selangor telah memperuntukkan melalui Seksyen 49 Kanun 1, iaitu enakmen Undang-Undang Keluarga Islam yang diluluskan pada tahun 2003. Baiklah, yang pertama, enakmen yang pertama berkaitan dengan jika suami tidak bersetuju menjatuhkan talak dengan kerelaannya sendiri, tetapi pihak-pihak itu bersetuju bercerai dengan cara penebusan atau cerai tebus talak, mahkamah hendaklah selepas jumlah bayaran tebus talak dipersetujui oleh pihak-pihak itu mengarahkan suami itu melafazkan perceraian dengan cara penebusan, dan penceraian itu adalah ba'in sughra atau tak boleh dirujuk semula. Okey, daripada enakmen ini kita dapat tahu bahawa mahkamah berdasarkan persetujuan suami, mahkamah berhak meminta suami melafazkan talak walaupun tanpa persetujuan suami apabila telah dipersetujui oleh pihak itu. Okey, seterusnya cara penceraiannya pula dikenali sebagai ba'in sughra atau selepas talak itu berlaku dah tak boleh rujuk semula. Seterusnya, bagi peruntukan huluk Seksyen 49/4 pula telah menetapkan bahawa jika suami tidak bersetuju bercerai dengan cara penebusan atau tidak hadir di hadapan mahkamah sebagaimana diarahkan, atau jika mahkamah berpendapat bahawa ada kemungkinan yang munasabah bagi suatu perdamaian, mahkamah hendaklah melantik suatu jawatankuasa pendamai sebagaimana diperuntukkan di bawah Seksyen 47, dan seksyen itu hendaklah dipakai sewajarnya.
Jadi berdasarkan peruntukan Hulu Seksyen 49/4 tersebut, dapat disimpulkan bahawa sekiranya tiada persetujuan suami untuk bercerai dan dia enggan hadir ke mahkamah, maka pihak mahkamah boleh melantik jawatan kuasa pendamai, iaitu yang dikenali sebagai hakam, yang diperuntukkan di bawah Seksyen 47. Sekiranya dilihat terdapat kemungkinan yang munasabah suami itu tidak mahu penceraian. Jadi dalam hal ini, keputusan cerai secara hulu yang diperuntukkan dalam Seksyen 47 tersebut boleh diputuskan jika para hakam mendapati bahawa perkara syikok ataupun pertikaian itu berpunca daripada pihak isteri dan juga tiada harapan lagi untuk didamaikan melainkan dengan cara bercerai. Jadi walau bagaimanapun, hakam-hakam yang lantik tersebut perlulah membuat keputusan cerai satu talak, iaitu satu talak ba'in sughra dengan hulu di Mahkamah Tinggi Syariah. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan rakan pembentang saya sebentar tadi mengenai elemen 49 yang menerangkan mengenai hulu ataupun tebus talak. Baiklah, Seksyen 49/2 dan 3 akan saya terangkan. Baiklah, untuk Seksyen 49/2, Mahkamah hendaklah merekodkan cerai tebus talak itu dengan sewajarnya dan menghantarkan satu salinan rekod itu yang diperkakui kepada pendaftar yang berkenaan dan kepada ketua pendaftar untuk didaftarkan. Dan Seksyen 49/3, jika jumlah bayaran tebus talak tidak dipersetujui oleh pihak-pihak itu, mahkamah boleh mentaksirkan jumlah itu mengikut hukum syarak dengan memberi pertimbangan kepada taraf dan sumber kewangan pihak-pihak itu. Baiklah, kita lihat kepada huraian seksyen yang pertama, seksyen yang 49 kedua. Baiklah, tugas dalam huraian seksyen 49 ni menerangkan mengenai tugas mahkamah dan pihak yang terlibat. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan tugas mahkamah? Tugas mahkamah perlulah merekodkan cerai tebus talak dengan sebetulnya, dan tugas mahkamah juga perlulah menghantar satu salinan rekod tersebut yang diakui kepada pendaftar yang berkenaan dan kepada ketua pendaftar untuk didaftarkan. Itulah tugas mahkamah. Dalam Seksyen 49/2 ni telah memberitahu apakah tugas mahkamah yang perlu mahkamah syariah ni perlu lakukan setelah mereka mendapat kes cerai secara hulu. Baiklah, pihak yang terlibat yang disebutkan dalam Seksyen 49/2 ialah mahkamah dan ketua pendaftar. Baiklah, dalam huraian yang seterusnya, huraian untuk Seksyen 49/3 pula. Baiklah, dalam Seksyen 49/3 ni menyebutkan mengenai bayaran tebus talak dan tugas mahkamah. Dan bayaran tebus talak untuk yang disebutkan dalam Seksyen 49/3 ni, dia akan memberitahulah umum apakah bayaran tebus talak ni. Kalau jumlah bayaran yang tidak dipersetujui oleh sesuatu pihak, mahkamah yang perlu membuat keputusan. Kalau pihak suami tidak setujulah dengan bayaran tersebut, mahkamah akan membuat keputusan berdasarkan tugas mahkamah. Tugas mahkamah akan menilai lah sesuatu jumlah tu mengikut hukum syarak dengan mengambil kira lah kepada taraf dan sumber kewangan sesuatu pihak. Itulah tugas mahkamah yang disebutkan dalam huraian seksyen. Seterusnya, kita lihat pula syarat-syarat yang membolehkan berlakunya hulu ini. Syarat yang pertama adalah timbulnya perasaan benci daripada isteri dan bukannya daripada suami. Iaitu hulu ni hanya dibenarkan apabila isteri ni membenci suaminya atas sebab-sebab tertentu yang menuntutnya untuk berlaku penceraian. Jadi sekiranya perasaan benci itu lahir daripada suami, maka suami tidak boleh menebus talak daripada isterinya. Sebaliknya, boleh terus melafazkan talak sekiranya bimbang berlaku pergaduhan ataupun pertelingkahan yang boleh mendatangkan keburukan. Jadi syarat yang kedua adalah isteri tidak dibenarkan menebus talak kecuali berada dalam keadaan darurat. Contohnya, sekiranya suami tidak mahu menunaikan perintah Allah setelah disuruh, ataupun isteri
tidak dapat menunaikan kewajipannya dengan baik terhadap suaminya, maka dalam situasi tersebut adalah dibenarkan untuk menebus talak. Seterusnya, syarat yang terakhir pula adalah suami tidak boleh menyakiti hati isteri sehingga menyebabkan isteri terpaksa menebus talak daripadanya. Dalam hal ini, sekiranya perkara sedemikian berlaku, maka suami ini tidak berhak untuk mengambil apa-apa daripada isterinya sebagai tebusan kerana perbuatan suami tersebut telah dianggap sebagai suatu perbuatan maksiat. Bagi peraturan khuluk pula, harta yang diambil suami sebagai tebusan adalah digalakkan tidak melebihi mas kahwin yang diberikannya kepada isteri. Contohnya, sekiranya mas kahwin yang diberikan kepada isteri itu berjumlah RM300, maka suami boleh menebus ataupun menuntut semula harta tersebut kurang daripada RM300 ataupun berjumlah tepat RM300 tersebut. Seterusnya, wanita yang dihulukkan oleh suaminya mestilah menjalani tempoh iddah selama 1 kali haid, iaitu 1 kali suci. Dan terakhir sekali, suami yang menceraikan isteri dengan cara huluk tidak boleh merujuk kembali dengan isterinya semasa isterinya menjalani tempoh iddah, dan juga suami boleh merujuk dengan isterinya dengan cara akad dan mas kahwin yang baru. Hal ini kerana bagi mengelakkan sebarang kemungkinan yang buruk yang berlaku antara kedua-dua pasangan isteri yang telah bercerai tersebut. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada prosedur perceraian dalam kes huluk. Baiklah, dalam perceraian kes huluk ini terdapat 3 langkah iaitu dalam prosedur perceraian ini, iaitu pertama sekali peguam syar'i akan memfailkan saman oleh isteri kepada sesuami, dan peguam syar'i dalam langkah kedua, peguam syar'i akan menyerahkanlah saman kepada pihak defendant. Pihak defendant ialah suami. Dan akhir sekali, peguam syar'i akan menghadiri pelbagai pengurusan kes dalam tarikh yang ditetapkan. Baiklah, pengurusan kes yang dalam tarikh yang ditetapkan ni seperti kes nafkah. Sekiranya kes nafkah yang tertunggak berlaku dari si suami, kes tersebut akan dihadiri juga oleh peguam syar'i tersebut. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada hikmah pensyariatan huluk. Baiklah, pertama sekali, hikmah pensyariatan huluk dalam Islam ialah sebagai penghormatan kepada isteri supaya bertindak mengikut undang-undang yang telah digariskan oleh syarak. Baiklah, pertama sekali kita lihat bahawa Islam tidak kejam. Islam memberikan kemudahan kepada umat Islam, terutamanya kepada wanita. Wanita mempunyai hak untuk mendapatkan perceraian melalui satu cara yang dalam Islam yang sangat indah, iaitu persyariatan huluk, iaitu tebus talak ini. Baiklah, kedua, hikmah persyariatan huluk ialah mengelakkan kemungkinan isteri berlaku dosa terhadap suami. Baiklah, sekiranya tebus talak ini ataupun syariat huluk ni tiada dalam Islam, semestinya pihak isteri tidak mahu, tidak tahu cara bagaimana untuk untuk mendapat perceraian dan walaupun tanpa persetujuan suami. Baiklah, setelah dengan adanya persyariatan huluk inilah, wanita ini tidak akan berlaku nusyuzlah kepada suami, iaitu wanita tidak akan melakukan perkara yang mungkar atau perkara yang keji seperti ada teman lelaki kerana tidak teman lelaki walaupun sudah berkahwin. Jadi persyariatan huluk ini untuk mengelakkan wanita ini tersepit antara tidak mahu melepaskan perkahwinan kerana merasakan lelaki sahaja yang mempunyai hak untuk melafazkan talak ataupun melakukan perceraian, sedangkan isteri boleh melakukan tebus talak ataupun persyariatan huluk ini ataupun huluk ini kerana itulah hikmah supaya wanita ini mengambil hak mereka untuk melakukan tebus talak, iaitu huluk ini, supaya tidak berlakulah nusyuz terhadap suami. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada hikmah persyariatan huluk yang ketiga, iaitu mengelakkan perasaan ego suami daripada menyalahgunakan kuasa sebagai ketua keluarga untuk bertindak secara sesuka hati. Kerana kita faham memang lelaki mempunyai hak yang mutlak terhadap cerai ataupun talak. Kuasa talak ini terletak kepada lelaki. Tapi dalam persyariatan hikmah persyariatan huluk ini, adanya huluk ini, wanita merasakan mereka selamat ataupun mereka mempunyai hak untuk
untuk adanya perceraian dengan membayar ganjaran kepada ataupun denda kepada si suami. Dan apabila mereka membayar denda ataupun membayar denda kepada suami, mereka mahkamah akan meminta suami untuk melafazkan talak dengan kerana telah dibayar denda ataupun ganjaran tersebut. Baiklah, seterusnya hikmah yang keempat, mengelakkan permusuhan dalam permusuhan dan dendam lah antara pasangan suami dan isteri. Huluk ni bukannya isteri terus dapat perceraian tu dari pihak mahkamah. Isteri perlu membayar denda ataupun ganjaran kepada suami supaya tidak rasalah kecil hati ataupun tidak rasa supaya sebagai ganti rugilah kepada isteri yang tidak menepati janji dalam perkahwinan ini. Kerana isteri sendiri yang memfailkan cerai kepada pihak mahkamah dan membayar ganjaran atau denda kepada suami. Inilah pensyariatan huluk ini supaya tak adalah permusuhan antara suami dan isteri. Baiklah, yang terakhir ialah hikmah pensyariatan huluk ialah kedua-dua pasangan suami isteri ini dapat memulakan kehidupan yang baru. Kerana kita sedar bahawa walaupun suami sayang untuk melafazkan cerai, tetapi sekiranya isteri tidak mahu lagi meneruskan perkahwinan tersebut, inilah salah satu cara sebagaimana isteri dapat penceraian melalui syariat huluk ini ataupun tebus talak ini. Baiklah, akhir sekali kita akan pergi kepada rumusan. Baiklah, kesimpulannya, sesungguhnya pun kuasa talak itu berada di tangan lelaki sebagai seorang suami yang membolehkan mereka memilih sama ada ingin terus bersama isterinya atau menceraikannya. Ini tidak bermakna isteri tidak mempunyai apa-apa hak dalam perkahwinan. Sebaliknya, kaum isteri ini juga dikurniakan Allah SWT hak untuk menebus dirinya dari perkahwinan melalui huluk jika terdapat sebab-sebab tertentu yang mengharuskan berbuat demikian. Namun begitu, cerai tanpa sebab atau alasan yang munasabah adalah dilarang. Huluk ni juga merupakan satu bukti bahawa syariat Islam itu adil termasuk dalam hal kekeluargaan dengan mengurniakan hak-hak yang seimbang. Ini bertepatan dengan janji Allah SWT dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang bermaksud, dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka terhadap suami dengan cara yang sepatutnya. Baiklah, dapatlah dirumuskan bahawa huluk ini adalah sebuah hak untuk kaum wanita atau kaum isteri untuk melepaskan daripada perkahwinan tersebut dengan cara yang baik, iaitu secara tebus talak ini. Baiklah, sekiranya syariat ataupun huluk ini tiada, kita tidak dapat lihatlah bahawa wanita itu mempunyai hak dalam perkahwinan untuk melepaskan diri mereka daripada perceraian. Baiklah, kita faham bahawa memang sememangnya lelaki ataupun suami mempunyai hak mutlak, namun syariat ataupun hikmah huluk ini merupakan salah satu tanda ataupun bukti bahawa Allah sangat menyayangi kaum wanita. Baiklah, ini rujukan yang kami gunakan, dan akhir sekali sekian sahaja daripada kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.